Macam lagi timekeeper yang berada di hadapan saya. Baik, cuma semua yang saya kasih sekalian, saya belajar tentang hadis tadi dan tanamkan supaya lepas ni banyak baca doa Allahumma ya muqallibal qulub. Itu doa yang kita kena baca selalu. Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Doa Nabi, tetapkan hatiku di atas agama ya Allah. So dalam kita buat kerja dan kita support orang, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang diajar dalam Quran. Wahai Tuhan, jangan kau gelincirkan kami setelah kau beri petunjuk. Tak nak ya Allah, Engkau dah bagi kami bekerja kat sini dengan begitu baik, boleh support dan bantu orang ya Allah. Jangan gelincirkan kami ya Allah, kekalkanlah, sebab kami nak kebaikan ini akan menjadi cara kami mati. Ya, kami lemah ya Allah. Baik, ada satu kisah ni tuan-tuan. Di penghujung dah mungkinlah saya kalau izinkan. Alhamdulillah. Kita dah amanah pada timekeeper kita, fungsi pun ikut, masya-Allah. Timekeeper kata on ke off ke cut ke apa ikut saja ya. Dalam saya nak faham hadis tadi. Apa hadis saya bagi tahu? Ada di kalangan kamu yang buat baik mati jahat. Kita tak nak. Ada orang yang jahat mati baik. Kita pun tak naklah juga, sebab jahat tu tak nak. Sebab ramai orang yang jahat mati jahat. Ada orang yang jahat mati baik. Ini yang saya nak kongsi. Kisah ni berlaku pada saya. Actually saya kenal orang yang saya cerita ni. Dan oleh kerana kita bersiaran secara langsung, yang langsung tak keluar TV, so saya boleh cerita kisah ni berlaku di Sabah. Di sebuah kampung. Saya cepatkan saja. Boleh? Okey. Di satu kampung ni, Sabah minoriti kita tahu masjidnya jarang-jarang lah. Hari Jumaat saja orang semayang. Okey. Dalam kampung tu ada seorang baliau. Baliau ni maknanya kita panggil pada orang tua lah, atau otai. Beliau umur dah 70 tahun, dekat 80 tahun. Tapi beliau ni benci sangat pada Islam. Tak tahu nak cakap. Dia rajin kumpulkan tai-tai anjing, campak dalam masjid. Itu kerja dia. Masjid tu dah lah memang jangan digunakan. Masya Allah, dia campak. Itulah di antara saya, sebab saya kenal secara langsung dengan dia. Saya pernah bawa kereta jalan gravel di sana, jalan bawa takut naik debu ni. Dan nampak dia kat ujung jalan. Alamak, saya kata beliau ni pula Masya Allah, bawa pelan je Masya Allah kereta kan. Tapi oleh kerana kereta perlahan tu lah, Masya Allah, dia tengok kita orang Islam bergantang-gantang dimaki hama. Masya Allah, kita pun angkat tangan, Masya Allah, teruk kena tuan-tuan. Dan satu hari yang Masya Allah dia sangat terkejut sebab anak dia masuk Islam. Anak perempuan dia masuk Islam. Apa hadiah dia? Dia cari bangkai anjing letak atas mimbar pada hari Jumaat. Orang bawa busuk. Apa busuk ni kat masjid? Rupanya satu bangkai anjing yang telah berlendir ada atas tempat baca khutbah. Dia letak, Masya Allah. Tapi orang nak kata apa? Dia tu memang macam tu. Dah orang kata dah baliau, nak buat macam mana? Layan je lah, Masya Allah. Okey, nak ringkas cerita. Satu hari Jumaat. Sana kan Jumaat lebih awal. Pukul 10 tu dah ada prepare. Tengah prepare, tiba-tiba orang panggil imam. Jadi imam ni pun Masya Allah siapa panggil. Dia tengah kemas-kemas masjid ni. Dan imam pun pergi tengok kat tingkap. Oh, punya beliau ni duduk di bawah masjid. Dan kemudian, mari sini imam. Dia pun datanglah. Aku pula lah beliau ni hari ni, Masya Allah. Dia pun duduk kat sebelah imam. Imam pun duduk sebab dia duduk di tangga masjid tersebut. Dan dia sebut, imam, kalau aku nak masuk Islam macam mana? Dia pakai baju pagoda tuan-tuan, seluar pendek, pakai slipper. Imam, aku nak masuk Islam macam mana? Imam tengok atas bawah. Mabuk apa ni? Okeylah, imam kata, kamu baca je syahadah. Kau ajar aku syahadah. Okey. Dia bacakan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Punya payah nak bagi tahu. Oh, bayanglah, lidah dah keras macam ada tulang lah tu. Dia nak sebut asyhadu an la ilaha, punya payah. Dan dia sebut sampai dia boleh sebut. Dan akhirnya dia terjemahkan, dia boleh terjemah. Naik saksi tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah. Habis, dia pun bangun. Dia kata, imam, aku ni apa? Islam. Imam, aku ni apa? Islam. Okeylah, bye. Terus pula. Imam naik ke atas masjid, jumpa orang lain. Orang, imam, apa beliau tadi nak? Imam kata, entahlah, dia nak masuk Islam. Semua AJK yang tengah tu gelak spontan, mabuk kawan tu. Imam duk layan apa?
Okey. Habis sembahyang Jumaat, anak dia rupanya biasanya hari Jumaat bawa makanan untuk ayah dia. Rumah dia tak jauh. Rumah dia rumah dapur dan kemudian tangga, ada satu ruang tamu dan bilik. Satu bilik je kat atas. Semua orang kampung, zing saja. Maka anak dia parking dan kemudian cari ayah dia, masuk bekalan tersebut. Ayahnya tak ada di ruang dapur. Maka si ayah, anak ni panjat atas, tengok, Masya Allah, ayah dia tidur dalam keadaan qiyam tangan, pejam matanya. Dan anak dia pun kejut, ayah saya bawa makanan, tapi ayah dia tak bergerak. Ayah bangun, makan, tapi dia tak bergerak. Anak dia rasa lain macam dan pegang pada bahagian nafas dan nadi. Ayahnya tak bernafas, nadinya telah berhenti. Terkejut anak dia dan menangis. Dia tak tahu nak buat apa pada ketika itu. Dia tu teringat pakcik-pakcik dia yang tidak Islam yang lain nak bagi tahu. Dia terus pergi ke kereta, terus. Oleh kerana lalu kawasan masjid, imam dah turun. Dia dalam hati nak bagi tahu ke tak bagi tahu, nak bagi tahu ke tak bagi tahu. Tak bagi tahu pun tak apa sebab tak ada kena mengena dengan imam. Tapi oleh kerana imam tu dah turun, maka dia berhentikan kereta, dia pergi sambil dalam keadaan menangis. Dia kata imam, nak bagi tahu pada imam, tapi just to inform saja bahawa sebenarnya ayah saya dah meninggal dunia. Dia kata, bila imam dengar ayah saya telah meninggal dunia, tuan-tuan, imam terduduk pada ketika itu di tangga tersebut. Dan perempuan itu terkejut, apa hal pula? Apa sangat saya cerita? Dan kemudian dalam keadaan menangis, imam kata kepada dia, ayah kamu pukul 10.30 datang dan minta masuk Islam. Tanya 2 kali, sekarang saya apa wahai imam? Dan saya jawab, kamu jadi Islam sekarang. Anak dia Masya Allah, doktor bagi tahu ayah dia rupanya meninggal pukul 12. Dia Islam pukul 10.30. Sejam setengah tersebut waktu bernafas sebagai seorang Muslim, Allah ambil nyawanya sebagai seorang yang Muslim, mati dalam keadaan qiyam. Bersih. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi. Dan yang saya takut bukan cerita tu, berlaku sebaliknya pula. Ada kamu baik, tetapi Masya Allah, kerana kebaikan tersebut tak datang sampai dalam hati. Nampak baik pada orang, kemudian Masya Allah matinya, kemudian seperti tidak ikhlasnya itu, tidak jujurnya itu, mati dalam keadaan tersebut. Sebab itu anda di gelanggang yang paling baik untuk terus mengekalkan. Dan yakinlah, inilah cara hidup anda. Dan anda akan mati dengan cara itu bila pulang pada Allah, dibangkitkan oleh Allah bersama dengan para Rasul dan para Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya baru bercakap tentang perkara yang paling penting tentang husnul khatimah. Dalam tu ada beberapa perkara syarat-syarat yang lain dan ada pantang-pantang yang lain. Kalau ada masa kita boleh bersembang dan bercerita tentangnya. Kalau tidak pun baca di dalamnya, paling tidak sebagai pedoman untuk kita. Sebab gelanggang kita adalah perkara tersebut. Kita akan support mereka supaya mereka itu insya-Allah sentiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nampaknya timekeeper dah 3 kali dia angkat tangan tadi, Masya Allah ya. Jadi nampaknya saya kena berhenti. Walau bagaimanapun, saya memang sentiasa pesan pada saya, bila kamu bercakap dengan setengah orang, maka sebahagian daripada mereka kamu anggap untuk gurau sebagai memeriahkan majlis, tapi mungkin ada di kalangan mereka yang tersinggung dan terasa mak suruh kan. Jadi mak kata minta maaf, so nanti betul-betul saya minta maaf betul-betul ya, gurau dan segala macam. Sepanjang kita bersama, seandainya perkara tak baik, tolong maafkan saya. Boleh ke? Boleh. Tak ada salah. Nampaknya separuh saja memaafkan Reza dengan dia. Yang lain masih lagi menyimpan juga. Macam ala kulli hal, insya-Allah doktor kata lepas ni makan tengah hari, mungkin sambil makan tu okeylah, aku maafkan aja. Okey, supaya janganlah kelemahan individu saya itu menyebabkan kebaikan yang Allah dah campak dalam bentuk faham, ingat, tersentuh dalam hati tadi, dibuang kerana kelemahan saya. Itu datang daripada Allah, bukan daripada saya. Al-haqqu min rabbika, kata Allah. Yang benar itu datang daripada Allah, yang memang Allah campak secara eksklusif pada setiap orang, berbeza seorang dengan seseorang. Cuma yang penting adalah diri kita menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.